عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ما رأينا العيسى حنت بالسرى إلا إليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك الطبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton-penonton kita pada pagi ini. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berkumpul sama-sama dalam satu majlis untuk kita menyambut dan kita memperingati kelahiran yang tercinta. Hadirin hadirat yang kasih dirahmati Allah, untuk pace ataupun pertubuhan pada pagi ini, kita sebenarnya dah live pada awal tadi, dan kita ini gabung pada kuliah ataupun ceramah Tok Ku yang akan kita sampaikan pada sekejap lagi insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Guru Haji Mat Isa Draman untuk menyampaikan ceramahnya tentang Maulidur Rasul. Fadal mashkurah. Mic. Ustaz, mic tak pasang. Ada mic. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dimuliakan Sahibul Fadilah Ustaz Abdul Hakim dan juga para guru, para pendidik, ibu bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton serta muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini akan membicarakan tentang kemuliaan, keagungan, contoh tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada tindakan dan perkataan baginda adalah contoh tauladan, ikutan kepada setiap orang yang mengaku dan mendakwa beriman kepada Allah Ta'ala dan yakin serta percaya kepada hari akhirat. Dan orang-orang yang ingin mendekati Allah dengan mengingatinya, menyebutnya dengan sebutan yang banyak. Seringkali kita bila datangnya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, maka kita akan jemput para penceramah, para asatiza, para ulama, para tuan guru untuk sama-sama berkongsi secepis kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tatapan bersama. Dan setiap para asatiza, para penceramah kita menyebut sebahagian daripada apa yang mampu kita contohi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan lautan yang tidak mungkin ada orang di atas dunia ini telah menjelajah seluruh lautan. Melainkan mereka ini mungkin berlayar pada sebahagiannya sahaja. Maka saya sebagai pelayar kerti mungkin sekadar berlayar dekat muara ataupun pada tempat yang berdekatan dengan daratan. Dan ada yang mungkin menjelajah jauh, lebih jauh. Apapun bila kita duduk mendengar setiap orang yang menceritakan tentang Nabi SAW,
maka kita teruja untuk mengikuti dan kita berazam serta kita berniat sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan sedikit ikhtiar kemampuan yang ada pada kita dan usaha, Allah Ta'ala menjadikan kita golongan yang mendapat kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui syafaatnya dan melalui rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Sebab Allah Ta'ala mensyaratkan siapa yang mencintai Allah maka dia mesti dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah kepada manusia semuanya, kalau kamu benar-benar mencintai Allah maka ikut aku. Maka dengan datangnya bulan-bulan Maulid ini, kita mendengar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita mampu mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dalam aspek dan ruang-ruang yang saya katakan kita mampu, insya-Allah. Setiap manusia kalau mereka ingin mencipta kejayaan, mereka mesti ada ikon, contoh tauladan. Bahkan anak-anak kita yang kecil yang dilahirkan sudah menjadikan kita ibu dan bapa sebagai ikon mereka. Bukan sekadar contoh, bukan kebanggaan, bukan kecintaan, ikutan. Bukan bagaimana mereka berazam untuk membalas balik kebaikan ibu ayah mereka bila sampai satu waktu. Maka setiap orang yang berjaya, sebagaimana saya tegaskan, mesti dia ada orang yang mempengaruhi dia. Namun kebanyakan orang yang menjadi ikon kita hanyalah manfaatnya duniawi. Ataupun kadang-kadang orang-orang yang kita sanjung ini tiba-tiba memalukan kita pada kesudahan hidup dia. Sehingga kita tak lagi mampu berbangga dengan dia. Kerana sebagai contohlah, kalau hari ni orang bangga dengan orang paling kuat, digelanggang, tiba-tiba dikalah, maka kita pun dah rasa malu mencontohi dia. Kita mencontohi seorang peniaga korporat yang berjaya, tiba-tiba dia muflis dan bankrupt pada akhir usia dia, maka kita pun dah jadi sebersalah untuk melangsungkan sokongan kita dan minat kita pada mereka. Kerana manusia di sebalik kejayaannya penuh kegagalan. Ia berbeza dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kejayaan Nabi ialah kejayaan mutlak. Kejayaan Nabi ialah kejayaan dunia akhirat. Kejayaan Nabi SAW ialah kejayaan yang sempurna. Kejayaan Nabi SAW ada pembaikian diri kita. Kejayaan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan kita sendiri. Ialah kemuliaan. Sebab itu orang yang gagal mengenali baginda SAW, dia akan rugi besar dalam hidup dia. Dia keluar dari dunia ini tanpa dia ada contoh sehebat ini. Maka dia akan menyesal dan berkata, kalaulah aku hidup balik, aku ingin mencontohinya. Maka kita umat Islam, alhamdulillah, dengan bersempena ada bulan, kita ada waktu tertentu, di samping memang setiap hari kita ingat baginda SAW. Tapi kita ada bulan yang kita akan buat secara kondusif, secara lebih, kita katakan, lebih banyak untuk kita mengingati Nabi SAW dengan selawat dan salam kita, dengan ceramah dan kuliah kita, dengan pembacaan, dengan sebaran WhatsApp dan lain-lain perkara. Semuanya ini bagi menyemai kecintaan kita pada Nabi SAW. Baik, ini bagi satu mukaddimah. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila saya bacakan ayat dan surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Ta'ala menyatakan siapa pun yang beriman pada Allah dan siapa pun yang benar-benar yakin pada hari akhirat, maka Rasulullah SAW mesti menjadi contoh tauladan. Baik, bagaimana kita nak menjadikan Rasulullah sebagai contoh tauladan kita? Maka perlu kita tahu cara-caranya. Kerana baginda SAW mewakili semua status manusia yang ingin bahagia atas dunia. Ada yang bernama suami, nak menjadi suami yang paling penyayang. Ia ada pada baginda SAW. Ada yang seorang ayah yang baru dapat zuriat, dia mula dapat anak sesudah diazankan pada telinga kanan dan iqamah telinga kiri, dia berazam untuk menjadi ayah yang cemerlang, mendidik generasi yang cemerlang. Maka watak itu ada pada Nabi SAW. Seorang yang baru menang pilihan raya jadi YB, dia nak jadi YB yang terulung dan baik, bagi memenuhi inspirasi ataupun aspirasi rakyat bawahannya, dan dia kalau boleh nak jadi Perdana Menteri untuk menyelamatkan krisis
ekonomi dan sebagainya, maka ia ada pada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Kalau dia seorang jeneral perang yang ingin menang dalam peperangan, yang ingin memimpin medan perang, maka watak itu ada pada Nabi SAW. Kalau dia jadi imam, yang dilantik menjadi imam untuk solat, memimpin masyarakat bawah, watak itu ada pada Nabi SAW. Kalau dia sebagai seorang guru, watak itu ada pada Nabi SAW. Seorang pendidik. Pendek kata, semua watak-watak yang kita melaluinya untuk jadi orang yang hebat, contohnya ada pada baginda SAW. Baik, saya nak mengambil tauladan ini dari sudut kita sebagai guru dan sebagai pendidik. Kalau kita sebut guru, maka kita nampak sekolah lah. Cikgu-cikgu kat sekolah, guru. Tetapi guru juga merujuk yang berada di rumah, namanya mak ayah. Kan itu saya gabungkan guru dan pendidik. Bila kita sebut pendidik, walaupun orang sebut warga pendidik, masih lagi refer pada guru-guru secara bahasa kebiasaannya. Namun pendidik ini merujuk pada semua orang yang ingin didik orang. Walaupun dia ni orang luar daripada kehidupan kita. Dididik. Kita solat salah, maka dia cuba didik. Jadi kita nak, tuan-tuan sekalian, mempunyai sifat yang saya letak ataupun saya nak gariskan 6 sifat utama yang perlu ada untuk kita menjadi guru dan pendidik. Guru dan pendidik, kita ada 6 sifat utama yang kita nak ambil contoh Nabi SAW. Yang pertama ialah kita nak jadi penyayang dulu. Kita nak jadi, kalau tuan-tuan seorang guru, tuan-tuan seorang isteri, tuan-tuan seorang suami, tuan-tuan seorang pendidik atau sebagainya, yang pertama ada sifat sayang. Sayang pada manusia, sayang pada orang sekeliling kita. Sebab Nabi SAW menyatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tak sayang, dia tak akan disayangi. Saya nampak kegagalan pendidikan yang pertama bila kita ni benci orang. Kalau dia seorang cikgu, dia benci anak murid dia, dia tak boleh jadi cikgu baik. Kalau dia seorang ayah, seorang isteri atau seorang ibu, dia benci pada anak-anak jagaannya, dia tak mungkin boleh jadi baik. Sayang ini syarat utama dalam ilmu pendidikan. Walaupun orang yang misalnya kita belajar dalam ilmu pendidikan kita belajar, kita kursus jadi guru dan cikgu, mungkin kalimah sayang tu tak jarang kita jumpa. Lebih pada dedikasi, disiplin dan lain-lain. Tapi sebenarnya sayang ni satu sifat yang datang daripada hati. Dia bukan datang daripada otak. Dia bukan datang daripada mimik muka. Dia memang datang daripada hati. Maka hati akan menterjemahkannya dengan cara yang luar biasa. Bila dalam hati saya penuh dengan kasih sayang, saya bercakap mulai. Saya menghormati orang, saya meletakkan, saya panggil dia dengan panggil yang paling baik. Kalaulah namanya Muhammad, katakan nama Muhammad Kausari atau namanya Muhammad Hanun, saya akan panggil Muhammad Hanun. Apa yang dia suka? Sebab perkara pertama yang perlu kita tahu dalam muamalah dengan orang ialah panggilan nama yang baik. Kalau jumpa-jumpa dah panggil, oi, kita pun malas nak cakap dia. Kita sebut, budak-budak. Budak-budak Malaysia panggil aku budak-budak pula. Jadi panggil baik-baik dulu. Pengetua, guru besar. Juga sebagai seorang pendidik pada guru-gurunya, dia pun panggil dengan baik. Ustaz, contoh. Cikgu sebagai contoh. Atau disebut namanya lebih dekat pada hati. Sebab dalam Islam, tuan-tuan sekalian, Islam suruh kita sebut nama orang. Bukan bila kita doa, kita sebut nama orang. Supaya apa? Dia dekat ke hati dia. Kadang-kadang kita dah lupa nama orang tu. Kita dah panggil umum. Cikgu, ustaz, umum gitu. Kita lupa nak panggil nama dia. Maka nama-nama dia ataupun nama bila kita panggil dia ada sentuhan. Dia ada touching dia. Saya pun macam lama tak dengar orang panggil nama Mak Isir. Saya macam tak tahu saya nama siapa. Orang panggil saya ustaz. Dah lupa nama saya. Artinya kadang-kadang mak-mak saudara kita pun kita dah panggil Pak Ngah, nama apa dia tak tahu dah nama. Yang ada perkara yang kita akan menyesal dalam hidup ni bila kita tak tahu nama orang. Kadang tuan-tuan bila kita talqin, ni tukang talqin tanya nama apa je lah. Tak tahu, kita orang panggil Pak Ngah je. Motih, ayah su, ayah ngah, ayah teh. Tak tahu nama. Kita jadi macam, macam mana nak buat ni? Seolah-olah. Sebab nama ialah benda yang disunat diberikan. Jenama. Dan ia doa. Dan ia adalah kemesraan kita sesama kita.
Bila orang panggil kita, Masya Allah, ada nama kita disebut, kita rasa seronok. Yang kalau atau dalam majlis besar-besar yang dimuliakan disebut nama, Tuan Haji ni sebut, oh dia rasa bangga. Yang asal nak derma 100 jadi 1000, dia punya seronok dia. Yang asal dia nak tidur, dia masih kuliah sebut nama dia segar sampailah. Dia suruh Ustaz tu, ceramah sejam lagi boleh tak Ustaz? 2 jam ni. Ini power pada nama. Sebab itu jangan abaikan nama orang. Kita kalau jadi cikgu, biar nama tu hafal belaka. Saya ingat dulu, yalah, sekadar pengalaman saya taklah banyak sangat berbanding cikgu-cikgu yang depan saya ni. Waktu saya jadi cikgu, pertama yang saya buat ialah saya akan hafal semua nama murid saya. Saya akan berlegor keliling meja. Saya tak tanya nama dia, saya akan tengok pada buku dia, pada name tag. Nama, maka tiba-tiba saya sebut. Dia orang terkejut. Ustaz kenal lah nama aku. Padahal kita hafal dah. Dia orang teruja bila kita tahu nama dia tanpa kita tanya dia. Dia bagus. Sebenarnya kalau kita dapat tahu nama seseorang tanpa melalui mulut dia, dia jadikan dia lebih teruja. Tiba-tiba kita sebut nama dia. Macam mana Ustaz tahu nama saya? Ustaz ni ada karamah ke? Karamah apa tu? Name tag tu. Bertebeng kat sini kita nampak. Kita nampak buku dia tulis dah nama dia. Dia tulis nama dia siapa ni? Misalnya nama perempuan Halina. Kita dah hafal dah. Ni nama dia Hasning. Dah tahu dah nama dia. Kita pun sebut beberapa kali sampai kita ingat. Saya ingat dulu tuan-tuan pengalaman jugalah. Sikit lah, tak banyak. Pengalaman naik kapal terbang. Tuan-tuan, bila tuan-tuan naik kapal terbang, pramugari tu sebut tak nama tuan-tuan? Tak sebut, dia sebut Encik. Belum power lagi lah. Kita bila naik kapal terbang, pramugari sebut nama kita. Seronok. Saya duduk dalam kapal terbang, tiba panggil Encik Mak Isa. Boleh saya tahu Cik nak apa? Panggil nama saya. Macam mana dia tahu? Saya fikir, mungkin dia hafal nama tiket saya. Dia boleh panggil nama Encik Mak Isa. Encik Mak Isa nak apa? Nak makan apa? Oh, dia hafal nama saya. Saya pun tengok nama dia kat dalam. Oh, nama dia Abdul Latif. Cik Abdul Latif. Saya pun panggil. Jadi Masya Allah, kita pun jadi macam, tak rasa dia macam pramugara. Dia pun tak rasa kita ni macam penumpang. Kita dah sembang lah. Nasib di pramugara tidak saya suruh duduk sebelah, sembang saya sampai ke tempat saya nak pergi. Baik, ini kita katakan tanda-tanda penyayang tadi. Baik, sifat pertama yang perlu ada, saya sebut tadi, perlu ada sifat penyayang. Jadi buatlah macam mana untuk kita sayang. Ustaz, saya ni ada perangai cepat benci orang, Ustaz. Memang cepat benci. Kalau anak murid saya malas, saya dah benci dia. Dah serabut perut dengan dia ni. Saya ni sama juga cikgu-cikgu ni, Ustaz. Kalau tak dengar, saya boleh cepat benci. Tentang cepat benci pada orang kerana sakit hati. Penyakit hati. Dia macam kita sebab cepat sakit lah. Kalau tuan-tuan cepat sakit, maknanya tuan-tuan sekalian, kita antibody tak kuat. Kejap demam, lepas tu sesemua, lepas tu batuk. Dia ni cepat sakit. Sama juga. Kalau orang tu cepat benci kat orang, dia ada penyakit. Baik, rawat penyakit tadi. Supaya kita tak mudah benci orang. Ni kadang-kadang tengok muka orang dah benci. Saya tengok muka dia dah serabut benci. Teruk benar penyakit awak ni. Penyakit yang saya katakan, tengok muka orang dah benci. Saya ingat ada seorang tu, hamba Allah. Orang kita kan kalau darah tinggi tak boleh makan kambing, orang kita lah. Saya biasalah kalau sekiranya orang tu darah tinggi, kita pun tak offer kambing lah. Dia makan tak boleh, Ustaz, saya darah naik. Tapi ada seorang hamba Allah ni, pelik pula dia. Dia tengok dalam dulang tu ada kambing, darah dia terus naik. Belum makan dah tu. Ni teruk penyakit awak ni. Belum. Baru letak dalam dulang, dia terus rasa macam darah dia naik. Macam tu juga ada orang, tuan-tuan sekalian. Dia baru tengok muka kita, dia belum lagi bergaul. Kita tak tahu lagi baik ke tak baik ke. Tapi dia dah benci kita. Ni ada penyakit besar ni. Ustaz, saya tengok muka dia macam gangster, Ustaz. Jangan cepat sangat benci orang. Cari, kita katakan, 1000 sebab untuk kita sayang orang. Carilah 1000 sebab. Kenapa saya kena sayang dia? Mesti ada sebab saya perlu sayang dia. Baik, perkara kedua yang perlu ada pada kita sebagai pendidik, guru, mak, ayah, suami, isteri. Memang kena ada. Kerana sifat ini menjadikan kita adalah contoh tauladan yang baik. Iaitu kita berlaku adil kepada manusia. Berlaku adil dari sudut percakapan kita, berlaku adil dari sudut apa sahaja. Bila kita berlaku adil dalam muamalah dengan orang suka. Nabi SAW, bila baginda bercakap dengan siapa pun, Nabi beri perhatian. Orang tu dekat dengan Rasulullah ke, tak dekat. Nabi beri perhatian yang begitu, fokus yang begitu tinggi. Nabi berlaku adil. Sahabat nak cakap dengan Nabi, okey boleh cakap, sila cakap. Bukan yang ni boleh cakap, yang ni tak boleh cakap. Rasulullah
berlaku adil dalam muamalahnya dengan lelakinya, orang tuanya, kanak-kanaknya, yang berpangkatnya, tak berpangkatnya. Sehingga baginda saat ada seorang tu, tuan-tuan sekalian, dia datang jumpa Rasulullah, dia pun gemetar, takut. Bila takut ni, kita katakan, jadi nak bercakap payahlah. Ada orang bila dijumpa, orang yang dihormati, saya jumpa ustaz ni nervous lah, jadi macam ketar, takut. Tak terkeluar soalan, terus terkeluar jawapan. Nak tanya ustaz soalan tapi ketar tengok ustaz tu, keluar jawapan. Jadi macam itu. Seorang dia nervous. Nabi SAW bila tengok orang nervous, panik, ataupun bimbang, kata Rasulullah, aku ni lelaki biasa macam kamu. Innama ana rajulun ya'kulul qadid. Aku juga makan makanan kamu. Qadid ni macam kita katakan makan roti hancur juga. Kalau bahasa kita jumpalah, tak payah nak segan-segan sangat lah. Saya ni pun peminat buduk, saya ni juga pemakan tempe. Tak payahlah nak gabra sangat. Saya pun makan nasi goreng kampung juga, kurang pedas. Saya jenis teh kat tepi juga ni. Maksudnya tuan-tuan sekalian, bila kita nak berlaku adil pada orang, antara ni kita tak naklah orang depan kita gabra, takut. Kita dengan cepat menghilangkan ketakutan dia. Supaya kita dapat muamalah dengan baik dengan dia. Muamalah dengan betul. Jadi orang jadi guru, orang yang jadi apa pun, biar adil tu ada dalam diri dia. Sifat adil. Bila kita cikgu, biar kita beri perhatian pada semua anak murid. Jangan seorang tu je. Sebab orang tu ayah dia kaya, yang ni seorang je nama disebut. Bukan orang tu sebab ni kakak dia lawa ni. Kita sebut nama dia ni. Bukan orang tu. Atau ni anak majikan kita. Jangan. Beri hak keadilan dalam mendidik. Hak keadilan. Nabi SAW satu ketika. Rasulullah kalau dia minum, berkongsi, Nabi akan mulakan kanan. Nabi mulakan kanan. Ini kalau Rasulullah minum susu, ni kongsi dengan sahabat. Kanan ke kanan, pusing. Tiba-tiba selepas Abdullah bin Abbas sebelah Rasulullah, sebelah Abdullah bin Abbas ni orang tua. Nabi SAW, Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW menyatakan, wahai Abbas, wahai Abdullah, boleh tak aku beri pada orang tua dulu? Kata Abdullah, tak boleh, saya dulu, saya nak dulu. Maka Nabi SAW pun tak ada masalah, dia pun beri giliran Abdullah bin Abbas, walaupun Abdullah bin Abbas tu kecil. Kalau kita kan tuan-tuan, beri orang tua dulu. Baik orang tua dulu pun ditengok juga giliran ni, Pak. Dalam bab tertentu, orang tua kemudian tak ambil kira. Dia kira siapa yang depan. Contoh sah depan. Sah depan bagi orang tua lah. Ustaz yang dah dekat-dekat dengan sakaratul maut tu, senang Ustaz. Pahala besar sikit, kita orang muda tak apa sah belakang. Ada peluang lagi, tak boleh. Yang tu mesti kena berebut lah. Jadi kata Abdullah bin Abbas, saya tidak mahu ada orang melebihi saya mendapat keberkatan mulut Rasulullah lebih dulu pada saya. Sebab Rasulullah bila minum, para sahabat akan tengok tempat yang Nabi minum. Untuk mereka mendapat keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, berlaku. Kita kalau belajar kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam bab ni ajar mengaji Quran. Mana disebut ada adab seorang guru pada murid dia, antaranya ialah dia mesti ikut giliran murid dia. Maknanya kalau murid ni datang dulu, inilah dulu patut dia berikan. Tak bolehlah murid yang datang kemudian dia nombor satu. Jadi untuk guru Quran, kita cikgu-cikgu pun kena tahu benda tu. Anak murid kita yang pertama, dia layak mendapat hak yang pertama dia. Maka di sini kita kata berlaku adil dalam muamalah kita. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, sebagai orang mukmin muslim, cuba untuk terapkan keadilan semampu mungkin. Dan perkara ketiga ialah kita boleh bergurau dengan mereka. Boleh tak kita ruang-ruang untuk bergurau? Sekalipun kita nama untuk guru, takkanlah tak boleh bergurau dengan anak murid. Boleh. Nabi SAW juga bergurau dengan para sahabat. Kadang-kadang Nabi pergi belakang sahabat, Nabi peluk belakang. Teka siapa ni? Atau Nabi peluk. Tahu tak siapa ni? Mereka, Rasulullah memeluk sahabat. Kadang-kadang Nabi kata, siapa nak beli orang ni? Nabi jual, siap jual lagi. Siapa nak beli? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, rugilah orang beli aku. Aku ni gemuk. Lalu kata Rasulullah, orang mukmin tidak pernah rugi. Rasulullah bergurau dengan kanak-kanak, Nabi bergurau dengan sahabat yang besar. Jadi kita kadang-kadang ada orang nak jaga standard dia sangat. Tak boleh gurau. Saya ni jaga sikah. Ni pengetua ni, garang-garang. Tak nak gurau cikgu-cikgu. Jangan Ustaz, gurau nanti naik atas kepala. Gurau lah sikit. Bukan suruh gurau tepuk tampar tu, tak boleh. Mulut-mulut tu manis sikit lah gurau. Kita cikgu-cikgu. Biarlah nama cikgu disiplin.
Gurau lah sikit dengan anak murid. Tak boleh Ustaz, kita guru disiplin, muka mesti macam Genghis Khan, garang. Kalau boleh muka tu macam hantu langsui Ustaz, biar dia takut. Oh, jangan macam tu. Ada ruang bergurau tu kena ada. Kan ini cara akhlak kita menjadi pendidik, guru. Jangan nampak kita keras panjang masa. Sebab saya katakan Umar Al-Khattab, dia juga bergurau walaupun keras macam gitu. Yang suka bergurau dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia yang boleh jadikan Umar ketawa. Jadi kalaupun tuan-tuan tak boleh bergurau dengan semua orang, adalah orang yang kita boleh bergurau. Sebab jiwa kita juga perlu ada satu kerehatan. Sebalik kita serius, mestilah ada buah-buah gurau kita. Supaya orang nampak. Sebab bila bercakap dengan keadaan tegas selalu, orang jiwanya tegang. Bila bergurau sikit, dia pun release balik. Dia tenang. Dia pun jadi gembira dan seronok. Saya ada tok guru saya. Tok guru saya ni bengkeng, payah nak buat kelakar. Tapi kalau dia buat kelakar, dia tak ketawa. Tapi kita akan cukup terhibur. Sebab ada juga ruang boleh ketawa. Seorang sahabat, seorang tabi'in terkenal, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Dia kalau kuliah bak neraka, nangis orang. Tapi habis kuliah, dia sembang, ketawa pula orang. Ni walaupun ceritanya bak neraka, bak mati, bukan ada masa nak sembang benda-benda ketawa. Kita pun dah tahu tajuk apa ni. Tajuk ni kita buka je orang dah ketawa dah. Dia dah alih tempat duduk dah ni. Confident. Kalau lelaki tajuk paling suka tajuk kahwin, buka bab kahwin. Dia punya seronok. Cerah mata. Kalau orang perempuan ceritalah bab pinggan mangkuk, bab emas. Cerah. Gurau sikit. Sebab setiap orang dia ada tajuk dia suka. Budak-budak, kita cerita bab geng-geng seronok dia. Seronok, dia teruja. Orang tua pun dia ada tajuk dia. Setiap orang tuan-tuan biar kita tahu tajuk untuk kita bergurau. Yang sesuai dengan dia lah. Jangan tajuk tu tak sesuai, mengamuk pula. Kemudian yang keempat, iaitu kita berusaha untuk memberikan hak mereka. Menyempurnakan hak yang ada pada mereka. Hak-hak dia. Artinya kalau saya katakan dia seorang murid, apa hak seorang murid? Kita kena tahu. Kalau dia suami, apa hak suami? Dia isteri, apa hak isteri? Kalau dia anak didik kita, apa hak dia? Dia bos kita, apa hak dia? Bos pula tahu apa hak bawah ni. Masing-masing kena tahu. Hukuk mereka. Nabi SAW tahu. Hak fakir miskin, Nabi tahu. Hak orang kaya, Rasulullah tahu. Hak wanita, Nabi tahu. Hak janda, Rasulullah tahu. Semua disempurnakan hak. Sebab itu dalam Islam kata apa? Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan orang yang punya hak akan hak dia. Apa hak? Termasuk hak. Bila kita jumpa, kita beri salam. Itu hak dia. Dah kita jumpa dia, kitalah patut beri salam pada dia. Dan bila mana beri salam pula, kita hak dia, kita kena jawab salam dia. Jangan nanti bila dia, Assalamualaikum Ustaz, kita tak nak jawab. Sebab apa? Dia anak murid Ustaz. Saya tak nak, saya bos. Jangan, beri hak dia. Dia beri salam, beri salam. Kalau dia minta nasihat, maka beri hak nasihat. Kata Nabi SAW, Iza stansaha akhaka, Iza stansaha akhuka, fansah lahu. Bila saudaramu meminta nasihat, nasihatkan dia. Nasihat. Itu hak dia. Orang datang jumpa saya. Nak minta hak-hak dia lah. Ustaz, saya nak tanya soalan. Ini hak dia sebagai seorang pelajar. Dia berhak tanya. Dan saya kena jawab. Bukan kalau saya tak menjawab. Kalau benda tadi berkait dengan dosa pahala, saya tanggung sekali lah. Sebab saya tahu. Contohnya Ustaz, saya ni tak sembahyang dah 10 tahun. Macam mana Ustaz cara? Saya pun buat ada. Maka saya menyembunyikan ini. Saya boleh berdosa. Sebab tu saya bimbang kalau orang hantar SMS kat saya soalan. Saya tak jawab. Saya cuba jawab. Walaupun saya tak nafikan kadang-kadang terlepas. Kerana sebab tertentu. Kadang kita memang niat nak jawab petang. Tangguh-tangguh lah. 3 hari dah rupanya. Tapi cuba jawab jugalah soalan. Sebab itu hak. Bila kita jadi guru, anak murid kita ada hak bertanya. Ustaz dia pun angkat tangan. Dia tak ada angkat tangan kita. Lepas sudah tak layan. Kita tak layan dia. Siang dia keluar kelas, tak dia layan hak dia sebagai murid untuk bertanya. Nabi SAW satu ketika sedang ceramah. Tengah-tengah Nabi ceramah, seorang lelaki bangun. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila kiamat? Nabi tak jawab. Nabi sambung ceramah. Tetapi sesudah ceramah, Rasulullah pun tanya, Aina sa'il? Mana dia orang tanya tadi? Bangun, ulang soalan. Lalu orang ni bangun. Ya Rasulullah, bila kiamat?
Baik, kenapa Nabi tak jawab yang pertama? Sebab Nabi sedang cakap satu tajuk, tak nak bagi putus. Maka terus jawab ceramah tadi. Sebab kita ni tuan-tuan, adab kita bila tengah-tengah ceramah, maka kita tak boleh potong orang tu bercakap. Nanti idea dia habis. Sebab dia dah nak tekankan satu tajuk. Tunggu dia habis ceramah, dia kata, okey, soalan, baru kita tanya. Maka Rasulullah kata, aidi soal, ulang soalan, apa kamu tanya? Mata sa'ah, bila kiamat? Maka Nabi kata, madza a'datta laha, apa yang kamu siapkan? Maka Rasulullah beri dia. Ada seorang lelaki, sedang Rasulullah berkhutbah. Lalu dia bangun, ya Rasulullah, rajulun gharib, la ya'lamu an dinihi. Ya Rasulullah, saya ni orang asing, orang jauh, bukan duduk kat Madinah. Banyak benda tak tahu beragama, boleh tak ajar? Maka Nabi SAW suruh sahabat ambil kursi. Bawa kursi. Nabi pun duduk atas kursi, turun daripada mimbar, duduk atas kursi, panggil orang duduk sini dan Nabi ajar apa yang patut dia tahu. Itu hak. Kalau saya katakan, saya seorang guru, saya mesti tahu apa hak pelajar saya untuk saya berikan dia sampai dia tahu. Saya tahu dia perlu mengaji fiqh, tauhid, tafsir, hadis, sekian-sekian ilmu untuk kehidupannya. Maka saya mesti berusaha untuk beri dia secepat mungkin, seringkas mungkin, sepaham mungkin. Maka itu tanggungjawab. Maka anak murid pula, anak murid pun, dia pun kena beri hak pada guru dia. Beri hak sebagai kalau kita nak jadi pelajar yang baik, beri hak pada tok guru kita. Dan tok guru kita dah bercakap, kita dengarlah. Kita catatlah, kita tulislah. Sebab tok guru kita ni study ni, baca buku semalam ni untuk berikan pada kita pengisian. Cikgu-cikgu kita ni pecah kepala baca buku, cari jalan-jalan yang mudah untuk selesaikan masalah matematik lah, bahasa Melayu lah, ataupun cuba cari jalan ringkas untuk fahamkan agama. Maka semuanya ini perlu dihargai dengan memberi hak. Sebab itu ada ulama kata kami, bila orang baca hadis Nabi, kami pun nganga dengar. Walaupun kami dah dengar. Untuk beri hak sebagai seorang pendengar. Hak pendengar apa dia? Dengar lah elok-elok. Maka nak jadi guru cemerlang, nak jadi pendidik cemerlang, nak jadi mukmin yang cemerlang, bila kita tahu setiap orang ada hak, sempurnakan hak dia. Sempurnakan hak dia. Semampu upaya dan daya kita yang kita mampu. Ini kita katakan 4 perkara utama yang perlu kita ada. Kita perlu ada sifat penyayang dan kita perlu ada sifat adil. Kita boleh bergurau senda dalam batas-batas yang tertentu dan kita berusaha untuk menunaikan hak mereka. Ini 4 asas. Yang kelima, tuan-tuan sekalian, dan ini patut kita buat. Saling doa mendoakan. Nak jadi guru yang baik, doakan untuk anak murid. Nak jadi anak murid yang hebat, doakan untuk cikgu dia. Nak jadi suami yang hebat, doakan untuk isteri. Nak jadi isteri yang hebat, doakan untuk suami. Nak jadi bapa yang hebat, doakan untuk anak. Nak jadi anak yang hebat, doakan pada ibu bapa. Saling doa mendoa ini menandakan dia ada satu sikap ataupun kita katakan prihatin pada orang ni. Kena doa. Bahkan kita akan doakan juga pada setiap orang yang buat kebaikan macam kita. Contohlah kalau ni Ustaz Hakim sekolah mana Ustaz Hakim? Tak lupa tanya tadi. Bukit Dahlia Ustaz. Sekolah Bukit Dahlia. Baik. Contoh kita katakan saya sekolah Bukit Dahlia. Saya cikgu-cikgu situlah dengan saya memang doakan anak murid saya cemerlang. Saya juga dengar sekolah sebelah tu. Sekolah sebelah pun saya doakan sekali. Ya Allah, kau cemerlangkan juga sekolah sebelah. Yang dipimpin oleh guru besar nama sekian, haji ni sekian, cikgu-cikgu dia. Kita saling doakan. Ini merupakan jiwa yang hebat. Kalau saya ceramah, alhamdulillah Allah ilhamkan saya untuk ceramah dan saya doakan anak-anak murid saya faham. Saya doakan mereka dapat manfaat. Saya doakan ia menjadi satu jariah. Tapi saya juga doakan pada ustaz-ustaz lain yang turut berceramah. Dan memberi kebaikan, berkongsi kebaikan. Mudah-mudahan Allah sihatkan tubuh badan dia. Bila saya dengar ada ustaz-ustaz yang sakit, saya doakan dalam solat saya. Saya doakan mereka. Walaupun saya tak pernah jumpa mereka. Mereka dan anak-anak murid mereka dah saya buatkan kebaikan. Saya doa mudah-mudahan Allah beri kesihatan, kesembuhan segera. Mereka boleh teruskan dakwah mereka. Kerana kita di Islam ni tuan-tuan, kita tak mampu pikul tanggungjawab ni seorang-seorang. Semua kita sedang memikul tanggungjawab. Oleh sebab itu amalkan sifat berdoa. Ya, guru besar doakan untuk cikgu-cikgunya. Jangan sibuk ngarah je. Doakan juga guru-gurunya. Dia beri kekuatan, tenang, tidak stres, tidak tegang. Menjadi guru yang baik. Dan kita pula
Cikgu, jangan duk marah guru besar je, asyik marah guru besar. Guru besar bagi kerja banyak, kita marah. Guru besar marah kita marah balik. Doakan, mungkin dia pun stres juga, dia pun orang macam kita. Ada isteri, ada anak-anak, ada masalah. Doakan, moga Allah jadikan guru besar kita sihat, tubuh badan, untuk memikul amanah dengan jujur, buka pintu hidayah. Ni tak, baca Yasin biar mati awal. Dia marah guru besar, kita baca Yasin biar dimati awal. Ada seorang ulama ditanya, apa hukum baca Yasin supaya orang lain kena mudarat? Boleh tak? Kita baca Yasin kan, kita dah jadi macam. Saya ingat ada seorang hamba Allah tu. Dia cerita hamba Allah. Dia nak marah no kat guru besar dia. Marah. Maka cara dia baca Yasin 40 kali biar guru besar dia mati cepat. Mati cepat. Biar guru besar dia kena pindah atau tak apa-apalah. Lalu orang tanya, apa hukum kita baca ayat tertentu biar orang tu, yalah sebab kita marah kan marah. Orang marah ni lah perangai dia macam-macam. Dia baca, dia pun buat. Apakah boleh? Dan sebenarnya buat benda tak baik. Quran bukan diturunkan untuk mudaratkan orang. Quran ni untuk beri hidayah pada orang. Kalau kita baca Yasin, biarlah guru besar kita ni, biarlah cikgu kita ni, biarlah PPD kita ni, terbukalah hati tengok masalah kita, beban kita. Bukan suruh dia mati, biar dia kena kanser, mati cepat. Janganlah begitu. Sebab kadang-kadang benda tu bukanlah benda mungkar, dia berkait dengan teknikal dia, teknikal kerja. Teknikal kerja kita rasa ustaz, dia ni kalau mesyuarat ustaz, kita dah lah habis sekolah pukul 2, mesyuarat pula sampai pukul 6 petang. Allah, macam dia ni tak ada bini ustaz, macam dia tak ada keluarga. Kita ada keluarga, anak kecil nak ambil bla 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 bla. Kita nak marah ni. Terus kunut nazilah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya yang patut kita buat, doakan kebaikan. Sebab kita dalam satu medan. Bila kita dalam satu medan, kita inginkan keburukan, kita akan tewas. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kamu bergaduh, jangan kamu berbalah, nanti akan hilang kekuatan kamu. Kita dalam satu organisasi, tak patutlah kita doa mana-mana organisasi kita, dalam organisasi kita ini lemah, rosak. Umpama seluruh anggota badan kita, kita doa biar tangan kiri sakit, tangan kanan sakit. Janganlah, biar semua sempurna. Jadi saya suka kalau cikgu-cikgu doakan untuk guru besar doakan untuk cikgu-cikgu, murid-murid doakan untuk cikgu-cikgu, PIBG, ni Persatuan Ibu Bapa, doakan guru-guru, biar Allah beri kesihatan. Ni asyik nak sama cikgu je. Bukan semualah, setengahnya. Dan sama juga cikgu, doakan PIBG. Mudah-mudahan mereka ayah-ayah yang kuat, yang memikul amanah dengan baik. Tuan-tuan, ini bila berlaku satu kerjasama seumpama ini, Masya Allah. Inilah dia yang kita sebut sebagai qudwah, contoh teladan sebenar. Jadi bila kita sebut watak Nabi SAW, akhlak baginda SAW dalam pendidikan khususnya. Sebab saya sedang ceramah pada warga pendidik, guru-guru dan juga kepada penonton-penonton yang juga sebenarnya adalah guru-guru di rumah masing-masing dan pendidik dalam masyarakat masing-masing. Saya juga memikul tanggungjawab pendidik. Tuan-tuan yang dengar juga memikul tanggungjawab pendidik sebab bila kita tahu, kita akan mendidik. Jadi biarlah kita ada sifat yang kita sebutkan tadi, biarlah ada sifat penyayang kita, biarlah kita ada sifat adil kita, biarlah kita pun boleh bergurau senda, tuan-tuan. Dan biarlah kita boleh menunaikan hak orang dengan sempurna. Dan yang kelima saya sebut, doalah kebaikan dalam organisasi kita. Inilah dia sifat kehebatan akhlak yang ada pada baginda SAW. Yang saya sebut dan saya ringkaskan ini adalah perkara yang ada pada batang tubuh baginda. Perjalanan sirah Nabi SAW. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kita selain Nabi SAW. Sehingga Rasulullah, tuan-tuan sekalian, boleh dia masuk syurga dulu. Tak nak dia. Tak nak masuk syurga dulu sehingga baginda selesaikan masalah ummah dia dulu. Sehingga Allah izinkan masuk syurga walau Rasulullah masuk syurga. Rasulullah boleh je masuk syurga dulu. Tapi menunggu tempat-tempat untuk beri syafaat kepada umatnya. Bahkan Rasulullah sanggup simpan doa yang mustajabnya. Kerana kata Nabi SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap Nabi ada doa mustajab. Dan aku pun ada tapi aku simpan. Untuk kegunaan hari akhirat. Buat umatku nanti. Yang mungkin berada dalam kesukaran, kesusahan, kepayahan. Aku nak syafaatkan mereka. Dan Nabi SAW datang di tempat-tempat yang memang kita perlukan. Ketika ditimbang amalan. Ketika melintasi sirat. Maka Rasulullah berada di sini. Ketika diberikan buku catatan. Nabi boleh recommend selamatkan umat dia.
Bukan Rasulullah berdoa, ya Allah selamatkan umatku. Masukkan mereka dalam syurga. Rasulullah memanggil akhirat kelak, ummati, ummati. Wahai Tuhan, ini umatku, ini umatku. Bagaimana Rasulullah kenal umat dia? Dengan wuduk, kesan wuduk. Kesan wuduk Rasulullah kenal, walaupun kita tidak sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda kan kenal umat dia. Walau kita duduk dekat Pasir Gudang, kita duduk dekat JB, kita duduk dekat Selangor, duduk dekat Kuala Lumpur, bukan duduk kat Mekah atau Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam kenal kita melalui kesan-kesan wuduk kita. Maka Rasulullah akan panggil ummati, ummati, umatku, umatku. Supaya terselamat daripada musibah akhirat, daripada seksa akhirat kelak. Bahkan Rasulullah SAW bersujud kepada Allah meminta diizinkan memberi syafaat. Sehingga Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta syafi' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepada kamu, minta, kamu akan diperkenankan, syafaatlah, akan diterima syafaat. Maka inilah dia Rasulullah SAW yang kita sayang, yang kita cinta, yang kita agung-agungkan. Ia bukan kita agungkan orang biasa, tuan-tuan. Lain pada Nabi SAW, sewaktu tuan-tuan agungkan, tuan-tuan tak dapat apa-apa. Saya ambil contoh gini dah. Orang yang minat bola, Saking minat bola. Minat siapa ni? Liverpool lah kata dia minat. Liverpool minat Muhammad Salah kata. Atau dia minat apa nama Manchester United, Ronaldo contoh. Saya ni tak minat bola. Sebab tu saya tak sedih orang menang, korang kalah, saya biasa je. Ada orang sedih, tak selera makan sebab kalah. Yang tu, saya tak minat lah. Saya minat membaca, alhamdulillah. Jadi, pasukan mana pun main, saya tahu menang sebab saya baca. Saya tahu kalah sebab baca. Tapi tengok tak sekali lah. Saya katakan, yang minat Muhammad Salah. Tapi dia dapat apa dia pasal? Kalau dia minat. Minat gila-gila ni, poster penuh ni. Dia dapat apa? Salah doakan kat dia ke? Muhammad Salah tu doakan untuk dia? Tak ada. Itu minat orang Islam ni. Okay, dia minat Ronaldo lah kata. Habis Ronaldo dapat apa? Dapat jersey percuma ke? Dia dapat kasut percuma? Tak dapat apa. Tetapi bila mana kita mencintai Rasulullah, Allah sudah catat di kalangan orang yang Allah sayang. Bila kita cinta Nabi SAW, sudah tercatat daripada senarai orang mendapat syafaat. Bila kita sebut nama baginda SAW, kita dapat pahala, bahkan dibalas salam kita. Tuan-tuan sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah tu jawab salam kita, selawat kita. Tapi kalau kita beri salam kat Ronaldo, dia tak jawab. Dekat tak jawab, jangan kata jauh. Maksud saya tuan-tuan, bukanlah saya nak ini Ronaldo, tak ada. Saya bukan nak ini siapa-siapa. Maksud saya, bila kita agungkan orang-orang ni tuan-tuan, dapat apa kita? Tak dapat. Tuan-tuan minat bola, yang minat bola lah. Yang minat netball lah. Ada peminat netball, dia minat orang ni. Disebut nama 10 kali pun tak dapat apa. Yang minat apa bertarung, tinju, gusti, sebutlah 100 kali pun kamu tak dapat apa. Tapi bila kita sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyaknya pahala kita dapat. Datang kelembutan hati, sehingga kata sahabat, ya Rasulullah, aku nak selawat padamu. Berapa banyak aku nak selawat? Boleh tak aku nak selawat separuh daripada masa yang aku ada? Nabi SAW kata bagus, tapi kalau lagi bagus. Kalau begitu ya Rasulullah 2/3, berkata bagus. Kalau aku nak buat semua, Nabi kata Masya Allah, akan dicukupkan keperluanmu. Hilangkan duka citamu. Lihat, kalau kita berselawat kepada Nabi SAW, banyak benda kita dapat. Yang susah jadi senang. Yang derita jadi bahagia, yang sempit jadi luas. Yang jauh jadi yang handsome pun jadi handsome, banyakkan selawat. Muka pun muka manis ni, banyak selawat pada Nabi SAW. Dan dekat hubungan kita dengan manusia yang baik. Sekalian, secara kesimpulannya, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan kita dan menjadikan baginda ikon dalam membina kehidupan yang akan dan akhirat. Kita ada jawab atau tak? Ada yang nak soal jawab boleh silakan. Ada soalan yang nak ditanya kepada Tok Guru kita insya-Allah. Masih lagi menunggu soal jawab. Ada satu soalan tadi Ustaz. Dia tanya kalau kita ambil air, ni soalan mungkin keluar daripada
Maulid Rasul yang kita bincang. Yang mana dia tanya boleh tak kita minum air bekas daripada guru kita walaupun dia ni perempuan, boleh tak kita minum? Guru kita tu lelaki dan kita nak minum bekas air guru kita yang guru kita ni perempuan. Silakan. Baik, di sana ada kata-kata sana disebut idza ada sangkut-sangkut tak suara. Bila seorang tu dia orang alim minum, dia kena tinggalkan sikit untuk diminum oleh orang lain untuk mendapat keberkatan. Jelas tak? Jelas. Baik, ini kita panggil akam tabarruk, ambil berkat. Di mana Nabi SAW bila dia minum, Nabi tinggalkan lebih untuk sahabat minum. Dan para sahabat cuba mencari tempat di mana Rasulullah minum. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyimpan bekas Nabi SAW dan tempat di mana Rasulullah minum. Baik, para ulama mengkiaskannya kepada orang-orang soleh. Contoh sangkut-sangkut Okey dah ada. Okey. Okay. Contoh kita katakan bila kita tahnik. Tahnik ni Ustaz Hakim bila air liur tuan guru kita pada kurma tamah dia letakkan pada air tadi untuk dapat keberkatan. Tabarruk. Kalau tak orang alim tuan guru, maka guru-guru Quran. Sebab mereka banyak menyebut nama Allah. Jadi memang digalakkan kita meminum lebihan guru-guru kita dan orang-orang soleh. Sama ada guru kita lelaki ataupun perempuan. Cuma kita mengelak fitnah lah. Ada benda-benda yang walaupun kita katakan bagus, tapi untuk elak fitnah kita tangguh sekejap. Contoh, ni apa nama, guru kita handsome. Handsome lah guru kita ni, macam Sakir handsome. Lama. Lepas tu yang nak minum pula anak dara pula. Yang anak dara ni tak kahwin lagi. Dah Sakir cakap minum, dia pun ambil. Orang kata dia ni kenang ke apa. Dia fitnah pula, dia janganlah. Kalau tak ada masalah apa-apa, ada perkara-perkara agama kalau boleh menimbulkan fitnah, bukan saya kata jangan buat. Kita cuba elakkan seketika. Contoh ginilah, tuan-tuan tahu sunat kita azan sebelum subuh. Azan sebelum subuh ni kita sunat azan subuh ni azan 2 kali. Dan itu yang disebut oleh yang dilakukan oleh yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masyarakat kita ni tak faham kalau azan 2 kali sembahyang subuh awal. Ini waktu subuh dan sebelum subuh tadi sejam. Azan terus di solat awal mungkin. Jadi kita pun kena maklum dulu, cakap dulu. Contoh bila kita bawa ayat-ayat sajdah, kita pun sujud sajdah. Kita takut kelang kabut belakang ni tak tahu, kita pun tak sujud sajdah. Maka itu untuk elakkan fitnah. Dia sama juga bila tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita, orang soleh kita, dia makan, dia minum, kita lebihan dia untuk mendapat keberkatan. Dan ini kita katakan banyak dalil-dalilnya dan perbuatan orang soleh. Bahkan kami dulu pun kami memang tunggu guru-guru kami air bekas untuk kami dapat kemuliaan keberkatan. Soalan seterusnya Ustaz, dia tanya bagaimana kalau kita ni contohnya ada berdendam dengan seseorang. Maksudnya boleh tak kita nak balas dendam ataupun ada cara lain untuk kita nak membalas dendam? Baik, balas dendam, disebut balas dendam ni dia kita simpan suatu kebencian dalam hati. Tak semua orang mampu menyimpan kebencian dalam hati, melainkan dia akan dapat mudarat dia. Mudarat paling mudah, dia tak boleh tidur. Dia hilang selera makan. Darah dia naik. Ada orang kita katakan boleh menyimpan dendam, dia kuat. Walaupun dia dendam, dia tidur lena dan sebagainya. Baik, bila kita sebut dendam dalam Islam ni, boleh tak dendam? Dalam bahasa muda dendam maknanya kita balas balik lah. Islam membenarkan balas semula, tapi boleh. Al-Quran, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Siapa yang menganiaya kamu, maka balas semula penganiayaannya sebagaimana mereka lakukan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah bersama dengan orang bertakwa. Baik, kalau orang tampar kita, boleh tak tampar balik? Boleh. Kalau orang ni dia fitnah kita nak fitnah balik dia. Kita tak boleh. Boleh. Atas nama asas kita nak balas dendam. Awak fitnah, saya pun nak kata juga ke awak macam ni. Maka yang berdosanya orang yang memulakan. Yang balas tak berdosa sebab dia membalas semula hak dia.
Namun kalau dia bersabar, wala in sabartum lahu khairul lakum. Kalau dia sabar, pahala lagi besar. Jadi asasnya memang kita boleh balas balik orang buat jahat kat kita. Boleh. Tetapi dia ada beberapa syarat. Syarat pertama, kita tak boleh melampau. Maksud kalau dia tampar muka kanan kita, kita tak boleh tampar muka kiri dia dan muka kanan kiri, kemudian bini dia kita tampar sekali. Maka itu tidak melampau. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, bila mana kita dah ambil hak kita, maka kita dah dianggap tak ada lagi kita katakan susulan selepas itu atau dakwa-dakwi selepas itu. Dah cukup. Jangan dipanjangkan lagi. Masih lagi sebut. Padahal dia dah balas. Dia teruk mak ni tampar aku dulu. Kan kau dah tampar balik. Nak sebut juga jahat ni. Tak boleh. Dia dah ambil hak dia dan dia kena berhenti di situ. Baik, kalau dia memilih sabar memang pahala besar. Tapi yang berlaku Hakim, orang bila berdendam, saya tak nampak pun dia akan balas sama. Mesti balas ni tak serupa. Dia akan jadi lebih jahat pada tu. Kita dah tengok dalam sejarah pengalaman hidup kita. Bila orang tu dendam, dia akan buat lebih banyak. Kita gaduh dengan dia je. Dia gabitkan semua orang. Dia panggil semua orang untuk gaduh kita. Dia punya dendam dia. Dia buruk-burukkan kita pula. Jadi kita tengok, dia punya dendam ni lain macam. Dia telah melampaui sempadan. Kadang kita gaduh dengan suami, dengan anak bini kita gaduh sekali. Maka ini dendam yang dilarang, yang diharamkan oleh Islam. Maka tak boleh kalau seorang tu misalnya gaduh dengan isteri dia. Dia tak boleh marah mak mentua, ayah mentua sekali. Adik-beradik ipod dah. Biar kita fokus dengan tempat yang menjadi masalah. Jangan bumbung bocor, bumbung kat sana, kita tebuk kat bumbung-bumbung lain pula. Maka tak betul lah. Oleh sebab itu dendam, secara hukum asal dendam ni haram. Tetapi membalas semula penganiayaan dibuat hukumnya harus. Kita tak kata sunat, harus. Bersabar, maka ia amat dituntut. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wala in sabartum. Kalau kamu sabar, lahu wa khairul lakum. Itu lebih baik. Bukan kita Allah ganti lebih baik. Ada satu lagi cara tuan Syed. Tu Ustaz. Ialah kita biar suruh Allah balas. Itu cara paling baik. Ya Allah, dia telah menganiaya aku. Engkau balaslah kejahatannya. Maka itu boleh. Biar Allah balas. Allah balas jauh lebih baik pada kita balas. Tapi kalau kita doakan kebaikan, kita lagi hebatlah. Sebagaimana Nabi SAW dianiaya oleh kaumnya, Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, mereka tak tahu. Itu lagi bagus. Itu kemuncak. Itulah akhlak baginda SAW lah. Kita paling kurang berdoa biar balas juga lah. Itu harus dibenarkan. Wallahu'alam. Soalan seterusnya, Tok Ku, dia tanya, kenapa kita ni boleh tak jadi, kenapa kita ni susah sangat baca Quran? Apa terjadi kalau kita ni susah sangat nak baca Quran? Para ulama mereka mencari solusi bila mana ada ibadat-ibadat kita payah nak buat. Mereka menyebut beberapa sebab. Sebab utama sekali ialah kerana kita melakukan dosa. Semua dosa akan menjadi bebanan. Kerana itu Hasan Basri, bila orang tanya dia, seorang tak mampu bangun qiyamul lail, dia kata itu dosa lah tu. Dosa bebankan. Dosa yang menjadi beban. Bukan sebab kolesterol, bukan sebab saya payah bangun subuh sekarang sebab berat dah bertambah dulu 170, nak 80 dah. Bukan sebab berat bertambah, yang dosa tu bertambah. Berat bertambah ni biasalah, kita makin tua saking berat makin bertambah. Maklumlah yang tukang suap makin ramai. Dulu kita menyuap orang, suap anak, suap itu. Hari ni semua orang suap kita. Jadi kita cepatlah kembang. Itu nikmat Allah bagi pada kita. Tapi yang jadi berat sebenarnya dosa kita, itu pertama. Yang kedua, bila mana kita buat amalan, kita tak bersyukur pada Allah. Itu punca kita berhenti amalan tu. Dulu rajin baca Quran. Tapi tak nampak itu nikmat Allah beri. Maka bila tak nampak itu nikmat, akhirnya kita dah tak baca Quran sekarang. Dulu rajin pergi kuliah. Kita tak pergi kuliah dah kenapa? Sebab kita tak bersyukur. Sebab Hakim, bila Allah bukakan pintu kebaikan, bagi kita buat baik, itu satu rahmat besar. Itu rezeki. Kita kadang-kadang kalau naik pangkat panjang, Alhamdulillah naik pangkat, Alhamdulillah. Tapi bila kita dianugerahkan oleh Allah kebaikan, kita lupa nak sebut Alhamdulillah. Padahal itu nikmat lebih besar. Sebab itu yang kekal. Pangkat tak kekal, nanti pencing. Pangkat kita sekejap je, gaji pun sekejap. Jadi kita lupa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga kata ulama, sebab kita malah baca Quran, even malah buat benda lain,
Bila kita buat satu benda, kita rasa kita buat dengan tenaga pak kerak kita, bukan daripada anugerah Allah. Kita rasa saya. Kalau nak bangun subuh, saya boleh bangun. Oh, dia ingat dia gagah. Jangan. Allah yang izinkan. Kalau hari ni saya bernafas, kalau hari ni saya solat, ini kerana izin Allah. Maka saya mesti sebut benda ni nisbah pada Allah. Oh, Ustaz, bagus tak Ustaz sekarang makin bagus, makin baik. Ini semua kurnia Allah. Saya tak ada apa-apa. Allah beri kat saya. Oh, awak sekarang makin hebat, pangkat makin tinggi. Ini kurnia Allah. Sebab kita ni, Sakim dan pendengar sekalian, pantang hebat sikit nampak kita. Hebat sikit. Oh, saya tengok keturunan mana Wali Songo. Wali Songo. Saya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau ikut arwah mak saya cakap lah. Saya keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani, keturunan yang ke-21. Ikut bulan. Oh, duk bangga keturunan sana, keturunan sini. Kata tak ada apa benda pun kita nak bangga. Ini Allah beri pada kita. Sebab itu Nabi kata pada Fatimah. Ya Fatimah i'mali fa inna abaki la tughni anki syai'a. Wahai Fatimah, beramallah, ayah kamu tak boleh tolong kamu. Sebab kadang-kadang kita Sakim bangga dengan keturunan, bangga dengan kehebatan kita, bangga dengan macam-macam lah. Tak adanya itu semua datang daripada hadza min fadlillah. Ini kurnia Allah. Dia berluani ashkuru am akfur, untuk uji aku apakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Yang pertama, dosa kita. Yang kedua, kita tak bersyukur dengan apa yang kita dapat. Yang ketiga, kita tak menisbahkannya pada Allah, tapi pada diri kita. Maka kerana itu, Sakim dan sedang penonton sekalian, kebaikan kita pun tertangguh, tertunda. Bukan tak buat lagi. Yang dulu depan sekali hari ni, bukan kata belakang tak nampak batu hidung. Maka kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un pada diri kita sendiri. Apa dulu saya boleh baca Quran, dulu saya boleh kuliah. Hari ni tak boleh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah apa ni? Kerana musibah paling besar musibah pada agama, bukan musibah pada dunia. Sebab dunia Allah akan ganti lebih baik. Agama Allah tak akan ganti lebih baik. Sebab agama paling berharga. Bila Allah Ta'ala sayangkan seorang hamba, Allah beri agama, bukan Allah beri dunia. Innallaha yu'ti dunya liman sya'. Allah beri dunia pada siapa yang dia kehendaki. Wala yu'ti din illa liman ahab. Tapi Allah tak beri agama melainkan orang yang Allah sayang. Wallahu a'lam. Soalan yang terakhir, mungkin boleh serengkah yang mungkin. Apa yang dimaksudkan dengan gaji berkah ni? Yang mana kita ada kata kalau kita buat kerja orang atasan, maksudnya kerja yang bukan kerja kita yang sebenar, maka disebut sebagai gaji yang tak barakah. Apa maksud gaji yang tak barakah ni, Ustaz? Baik, rezeki yang baik, rezeki yang barakah, rezeki yang halal, rezeki yang akan membantu kita untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai suami, sebagai isteri, sebagai bapa, sebagai anak, apapun sahaja status sosial kita. Maka kita perlu tahu bahawa rezeki ni dia ada sebab-sebab hilang keberkatan. Di antara sebab hilang keberkatan pertama kerana niat kita yang songsang dan salah. Niat kita nak sombong, nak tunjuk banyak. Maka niat ini menjadikan pekerjaan kita berada pada masalah dalam mendapat keberkatan. Dan yang kedua, antara perkara yang memberikan hilang keberkatan, bila kita rezeki kita lupa Tuhan. Tak sembahyang, tak puasa. Ingat, sebab-sebab dia tak berkat ni banyak. Walaupun kita kerja tu halal, kerja mengajar, tapi tak sembahyang. Kerja mengajar tak tutup aurat. Kerjanya mengajar, maka hilang keberkatan dia. Dan yang ketiga, saya akan sebut ringkas ni, yang ketiga fokus pada kebiasaan yang biasa guru besar kita sebut lah. Awak ni kerja curi tulang, tak berkat, tak berkat. Betul. Kita mempesan kawan kita, awak ni kerja cikgu, tiba buat kerja lain. Jual Tupperware kat sekolah, masalah ni. Ini kan waktu sekian-sekian. Jadi, kita sebaiknya tinggallah perkara syubhah. Sebab kita diikat kontrak untuk bekerja, maka kita buat. Melainkan ginilah, kalau ustaz saya memang adalah part time business ni, tapi tak ganggulah waktu belajar saya dan sebagainya. Boleh cakap dengan pengetua. Cakap dengan guru besar, biar guru besar sedia maklum. Tuan pengetua ataupun guru besar saya ni, alhamdulillah buku rekod siap, telah masuk, semua siap. Tapi saya adalah waktu-waktu ruang untuk saya rehat. Jadi saya pun adalah jual kad raya, saya jual Tupperware, boleh tak? Cikgu dah tak apa, buat tak ada hal. Maka tak ada masalah.
Pengurus kita kata okey, bolehlah. Yang penting ustaz ataupun penting cikgu jangan kacau lah. Atau saya jual insurans ustaz. Sampai gusar. Tak apa kalau tak jejah apa-apa. Okey, tak masalah. Yang awak punya major, tanggungjawab utama tak jejas. Apa pun berkait dengan keizinan orang besar kita lah. Bos kita. Dia kata okey tak apa. Saya tak kisah kalau cikgu-cikgu nak baca Facebook. Cikgu-cikgu nak upload IG mereka. Tapi dengan syarat cikgu, kerja-kerja utama buat. Telah masuk. Sekian-sekian, siapkan semua saya suruh. Maka tak ada syubhah apa-apa kalau kita melaksanakannya dengan baik. Wallahu bissawab. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Haji Mak Isa Draman atas penyampaian ceramah pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kami daripada SK Taman Usaha Damai mengucapkan ribuan terima kasih atas menerima jemputan kami. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi kalau ada jodoh insya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi sekadar itu dulu untuk kita pada pagi ini. Moga-moga apa yang disampaikan oleh Ustaz boleh kita mengambil tadadan, pengajaran dan kita menjadikan dia suatu kehidupan kita seharian kita untuk kita amalkan. Jadi sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا